Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wa intifa'a wa ifadah wa istifadah wa hasya'ana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safiyani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama pengarah. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, nama pengarah dia Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz namanya. Habib Muhammad itu Muhammad Salim dia. Muhammad bin Salim. Muhammad bin Salim bin Hafiz. Itu ayah kepada Sidi Habib Umar lah. Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, sehinggalah perkataan dia muka surat berapa tu Muka surat 2 sekat mana? Kini jelaslah. Kau apa dia? Atas sekali muka surat 2. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, dalam maksud hadis yang lain berbunyi, dan antara kelebihan seorang alim ke atas seorang abid, yakni ahli ibadat, seperti kelebihan bulan ke atas semua bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para anbiya. Lalu ni kita dok kecek mengenai kelebihan belajar, kelebihan jadi orang alim, kelebihan jadi orang pelajar. Kerana hadis Nabi SAW, Nabi kata kun alimah, jadi orang alim gitu, jadi ustazah, jadi orang mengajar orang. Bukan mengajar wak sekut saja. Boleh mengajar orang semaya, boleh mengajar ngaji orang. Hak tu sebenar tugas kita. Ni bab semaya tak boleh mengajar, anak-anak sendiri pun tak boleh nak ajar. Quran anak-anak kita tak boleh nak ajar. Nabi kata kena jadi orang alim, ibu yang pandai. Bukan pandai masuk saja, bagus dah pandai masuk tu ni. Tapi biar pandai mengajar Quran anak, pandai ajar tutup aurat anak, bak cuma cuci anak boleh ajar. Kerana katanya Nabi, madrasatul ula lil aulad. Ibu itu merupakan sekolah yang pertama bagi anak-anak. Sebelum daripada dia masuk tadika, kau masuk gapo-gapo, kau ibu paling penting. Sebab tu Nabi kata, apabila nak pilih bini, kena pilih hok jurus lalu. Nama ni hok pilih kaki duk joget tengah patah, seloklah kitanya. Nak jadi ibu kita, dia malah tengok bodoh jebeh. Mucu mulut-mulut. Pas nak sayang anak kita. Oh jangan, kena pandai. Sebab tu kalau kita nak pilih bini, cari hok jurus, hok jenis minat budak-budak. Tengok budak-budak suka pergi, tak apa. Tapi kalau tengok budak-budak lari jauh, cuek kuih-kuih kot bira tu, jangan ambil. Nyanyo dia boleh anak sudah, sepak celah dinding lah. Nampak? Kena pilih. Nabi kata tazawwajul walud wal wadud. Cari isteri yang banyak anak dan penyayang. Tujuan apa dia? Dia akan jadi madrasah kepada anak-anak kita.
Dia, anak-anak ni pandai semaya, pandai mengaji Quran, pandai gapo, dia asah dia ibu. Oh penting sungguh ibu. Ayah muka kalau keluar dah. Ibu dalam rumah dia mudir madrasah situ. Nampak? Sebab tu jangan main dalam rumah. Jajah takluk orang tino. Kita kosek sudu sekeping hilang sudah. Gaya-gaya kepak. Hamba letak sudu sini dia mau letak mana? Ha ni jajah takluk dia. Kosek dapur sikit, kesok sikit, tolak sikit, ngepek dah. Jajah takluk dia. Sebab tu jangan main. Ia mudir dalam rumah. Nampak? Ha. Oh jatuh pula sengih. Nampak? Orang lain kita tu bik luar demo siung tangan kita. Dia sekeh kepala main-main ya. Orang tengok debel tak debel. Sayyidina Umar tu kalau berjalan ketau orang, tak berani nak kecek. Kelik di rumah, bini dia ngepek senyap, tak kata gapo. Tengok oi tino ni. Dalam rumah dia maharani dia. Sebab tu Nabi kata ibu ni kena jadi orang alim juga. Bukan kata jatuh saja. Orang tino tu kena pandai juga. Kalau tak boleh jadi orang belajar tak apa dah. Kalau tak boleh jadi orang dengar tak apa dah. Kalau tak boleh jadi orang dengar, jadi orang suka majlis ilmu tak apa dah. Jangan jadi yang kelima, alim dok mengaji dok nadah dok dengar dok suka kepada majlis ilmu pun dok. Orang buat majlis tak mari, tak ada apa. Nabi kata fatahlik, kamu akan binasa. Nabi doa apabila orang tak hadir majlis ilmu, tidak mari mengaji, tidak gani, maka Nabi doa dengan kebinasaan. Nak kau Nabi doa lagu tu pada kita? Maka doa Nabi itu mustajab. Kena cari paling rendah sekali orang suka majlis ilmu. Dia mau pergi, tambah tak pergi tapi moleklah Allah majlis ilmu molek. Ya tak pergi pacikah. No. 2-3 kali lalu tak lagu tapi tak apalah sekurang-kurangnya suka. Jangan jadi orang majlis ilmu pun tak suka, dok ngepek kata doa. Tak payah. Tu Nabi kata kelebihan apabila jadi orang alim, kelebihan dia seperti bulan di atas bintang-bintang lain. Tengah malam kalau kita tengok bintang comel, maka bulan lebih besar daripada bintang-bintang. Sekalipun ukuran sebenar bintang lebih besar daripada bulan. Sekalipun lagu tu, tetapi apabila benda yang comel dan paling indah dan besar, maka digambarkan bulan berbanding bintang-bintang. Tu orang alim. Agama melihat seperti perbandingan bintang yang halus dengan antara bulan. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi-nabi. Orang alim itu merupakan pewaris para nabi. Sekalipun kita tak ada hubungan keluarga dengan nabi-nabi, tetapi apabila kita ambil ilmu, maka kita telah mengambil pusaka daripada nabi yang paling. Nabi tak pernah tinggal harta, tidak pernah tinggal tanah, tidak pernah tinggal apa dia, maka nabi mempusakai ilmu. Maka siapa dia yang nak jadi ahli waris nabi, maka ambillah ilmu sebanyak-banyaknya. Wa man akhazaha faqad akhaza hazzun wafir. Siapa dia yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil pusaka yang paling bernilai. Dan sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, yakni wang ringgit, bahkan mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mendapat ilmu itu, sebenarnya dia telah mendapat nasib yang bertuah, yakni yang sempurna. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan lainnya. Kini jelaslah bagi ahli ilmu pengetahuan bahawa menyibukkan diri dengan ilmu, pagi-pagi mari mengaji, sibuk dengan ilmu. Bukan kata mengaji saja, sibuk dengan ilmu, yakni mencari ilmu pengetahuan secara terus menerus adalah dikira daripada seafdal-afdal ketaatan dan sebaik-baik pendekatan diri kepada Allah. Ni payahlah kita sebagai muslimat ni. Muslimat kena ada tanggungjawab dia di rumah. Tetapi Nabi sebut kelebihan bagi orang belajar, maka Nabi kata kita duduk sibuk ilmu dengan belajar. Menadah, pergi masjid ni menadah, pergi betul semaya kita, betul Fatihah kita, betul ibadat kita, lagu mana nak temu dengan Tuhan, buat ibadat dengan cara betul, bukan dengan cara kita ni semaya kosi kodai kita ya. Daripada muda pak tua, tak tahu alik-alik alik jatuh. Sujud lagu ni. Ni atromen taruh sujud lagu ni. Tari tak tahu mana, dagu tak tahu mana, tekuk tak tahu mana, semaya dengan lagu tu. Masalah. Maka ibadat lagu ni syaitan suruh. Ibadat macam ni bukan lagi dipanggil ibadat kerana ibadat yang tidak sah. Maka syaitan akan suruh lagu ni. Kita sebut dah minggu-minggu lepas, kata antara tipu daya syaitan adalah menyuruh orang melakukan ibadat dengan tidak belajar. Nah, semaya kita tu gak letih tu gak Allah, letih puasa lah sunat lagi goni. Sedekah belajar dan ibadat sedekah semaya kita saat ni pun tidak sah kerana tidak belajar. Tak tahu kaifiat. Maka letih saja. Maka syaitan akan suruh ni. Syaitan tak marah kalau kita buat ibadat dengan tidak ada ilmu, tapi syaitan marah kalau kita mari betul ibadat kita dengan ilmu. Syaitan marah.
Buat ibadat kadang-kadang saya tersuruh. Mudah hamba. Puasa pun mudah. Tak ada masalah. Amalan hamba dah puasa kata Senin Khamis kau apa dia. Semaya sunat, semaya duha, semaya witir, semaya gapo amalan wirid hamba dah. Tetapi tidak belajar habis tidak sah boleh penat saja. Maka setan kalau benda lagu ni setan akan suruh. Setan tak halal. Semaya lagi. Semaya lagi lah. Semaya lagi. Semaya hak dengan tidak sah tu. Semaya. Habis jadi. Maka memulai kaji seumpama buku kecil ini atau saling mengingati saudara. Dia kata kalau belajar kitab ni muzakarah saling beringat antara saudara dalam perkumpulan wanita lebih afdal daripada mereka menyibukkan diri dengan berzikir atau berbual-bual dengan perkara yang dibolehkan. Kalau kita tak berzikir pun berbanding dengan orang Tino tak berzikir, pergi sebeh zikir. Bagus. Tetapi dengan kita mari belajar. Contohnya kita tak berzikir daripada 9.30 sampai 10.30. Dapat pahala. Semaya dapat pahala. Tapi kalau kita belajar sejak lebih pahala lebih afdal lagi daripada hak zikir saat ni. Hak tu kalau betul, kalau nasib betul, zikir betul, kau apa dia semaya sunat betul. Hak ni lebih afdal lagi. Kalau tak betul, tentu dah belajar itu lebih penting lagi. Nabi kata kalau pagi-pagi kita mari belajar satu bab daripada ilmu lebih afdal daripada kita semaya sunat 1000 rakaat. Lebih afdal kita semaya sunat 1000 rakaat. Lepas bila masa kita semaya 1000 rakaat? Tak ajis semaya lagi 200 rakaat sehari boleh? Tak boleh. Patah pinggir, tentu dah selok. Kira tak buat kerja gapo, singgah tak tahu dok mana, pempes budak tak tahu dok mana kalau 200 rakaat. Orang dulu Rabi'atul Adawiyah ni orang perempuan juga ni. Kita bukan kecek buat orang jantan. Rabi'atul Adawiyah ni masyhur. Anak keempat. Rabi'ah ni dia anak keempat. Nama dia, kabilah dia Al-Adawiyah. Adawiyah. Orang Mesir dia ni. Dia orang Tino biasa ya. Semaya sehari semalam 1000 rakaat. Tak apalah dia tidak ada suami, tak ada tanggungjawab. Jadi orang Tino boleh buat 1000 rakaat boleh buat. Lepas dia jadi wali. Berapa banyak lelaki tak boleh jadi wali. Nak kata jadi wali ni, jadi kekasih Tuhan tidak syarat kata lelaki. Boleh kalau hamba nak jadi kekasih Tuhan kan nampak gelenyah. Nabi Muhammad kekasih Tuhan dah. Betul. Maksud kekasih Tuhan, hamba Allah yang disayangi Allah. Kita perempuan pun tak jadi gelenyah nak jadi kekasih Tuhan. Tak ada masalah ke apa dia. Dan ramai wanita-wanita je jadi kekasih Tuhan. Berapa banyak lelaki tubuh gagah tapi tak boleh jadi kekasih Tuhan. Sebab itulah di dalam kitab-kitab sufi sebut ya ayyuhar rijal, wahai lelaki. Dia tak sebut kata lelaki betul-betul, yakni orang yang bersemangat lelaki. Kalau tubuh lelaki tapi supaya ponda, semangat supaya ponda, supaya retino, nak bangun malam pun ngatuk putih mata, nak buat kerja gini pun tak ada. Sekali pun perempuan tapi semangat kuat, maka dia masuk dalam kata rijal juga. Jadi kalau kita berzikir, ngaji itu lebih afdal lagi. Sejak dapat molek. Sebagaimana yang telah riwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar, katanya Rasulullah telah keluar dan mendapati di masjid ada 2 majlis. Satu hari Rasulullah masuk dalam masjid dan ada 2 topok. 2 topok orang dua. Satu majlis di mana mereka berkumpul membincangkan ilmu fiqh, yang satu lagi majlis lagi berdoa memohon kepada Allah. Rasulullah masuk dalam masjid ada 2 topok kumpulan. Seorang ni, satu kumpulan ni duduk bincang mengenai ilmu, hukum hakam apa dia. Satu kumpulan lagi duduk berzikir. Kedua-dua majlis itu memanglah maka baginda berkata, kedua-dua majlis ini memanglah mendatangkan kebaikan. Adapun kumpulan ini mereka yang memohon kepada Allah Ta'ala, manakala yang satu lagi mereka pula sedang belajar mengajar si jahil tentang urusan agama mereka. Mereka inilah yang lebih afdal kerana aku diutuskan untuk mengajar. Lalu baginda SAW pun duduk bersama mereka di dalam kumpulan yang kedua. Riwayat Abdullah ibnu Majah dan Ibnu Majah. Jadi satu pagi Rasulullah masuk ke dalam masjid dan dapat ada 2 kumpulan. Satu kumpulan duduk belajar ilmu fiqh, duduk belajar hukum hakam, duduk betul semaya, duduk betul ibadat, duduk betul akidah. Satu lagi majlis duduk berzikir, duduk sebut nama Tuhan. Maka Rasulullah masuk, Rasulullah puji dua-dua majlis. Masya Allah, majlis berzikir pun mengundang rahmat Allah Ta'ala. Kita dah sebut nama Tuhan, kita tarik rahmat kasih sayang Tuhan. Ada orang buat majlis mengundang bala Tuhan, menyebabkan Tuhan marah. Ada majlis-majlis menyebabkan Tuhan tarik, Tuhan suka kepada kita.
Lagu mana kita nak suka? Contohnya masjid ni ke tempat-tempat mana rumah kita nak suruh Tuhan suka rumah kita. Kita buat majlis-majlis yang Tuhan suka. Akhir sekali tempat tu sendiri Tuhan suka. Mula-mula Tuhan suka kat majlis, lama-lama Tuhan suka kepada tempat tu, maka tempat tu jadi rahmat, jadi tempat kasih sayang. Kita masuk dalam rumah kita sekali pun buruk rasa sejuk ya rumah tu. Ada orang masuk dalam rumah tak kira musim panas ni. Nama. Masuk dalam rumah sekali pun rumah batu tapi rasa serabut, rasa tahu jadi serap. Tidur atas lembek tu gagal 4,000 dah beli. Ni sejekar. Tidur gelisah. Motor kau ni bodoh. Ngisah kau ni tak boleh tidur. Kawan tu tidur atas kain, atas gelega tidur selok. Subuh pun tak bangun, sedap telajuk. Oh, sedap telajuk nak kata. Jadi rahmat tu kita nak gapo dia atas muka dunia nak saya tu kita nak hidup dengan laki bini, anak beranak nak suruh bahagia. Kita nak buat sendiri tak boleh. Nak suruh anak kita jadi taat kepada kita, bini kita, nak suruh suami kita jadi sayang kita, tanggungjawab kepada kita. Kita nak buat pisah aja. Tak cakap goreng kita, goreng. Demo nak makan ke apa ini, goreng ke tu tak jadi, demo tak suka. Lagu mana kita minta dengan Tuhan. Sebab hati manusia ni duk tangan Tuhan. Kita minta dia. Tu lagu mana? Kita undai biar Tuhan suka kita dulu. Buat majlis, buat benda-benda dalam rumah kita biar Tuhan suka. Ada Tuhan suka kita tak apa. Tuhan buat orang duduk dalam tempat tu jadi badi suka belaka. Biarlah tak ada makanan pun badi suka. Oh lapar pak kita dia wah badi suka. Ada orang kenyang pun masih marah-marah lagi. Ada orang lapar masih suka-suka lagi. Berarti rahmat Tuhan tu kena tarik nah. Buat majlis. Nabi puji kata majlis zikir ni molek, majlis ilmu pun molek. Tetapi Nabi kata kumpulan majlis ilmu ini lebih afdal daripada hak tu. Sama-sama molek. Maka Rasulullah pun duduk dalam majlis ilmu tu. Dan Nabi pun sebut bu'istu mu'allimah. Aku dibangkitkan sebagai seorang tok guru, yakni mengajar umat. Aku namakan risalah ini, ni pengarang Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz ni pengarang ni kata-kata mukadimah dia. Tak masuk bab lagi, tak masuk belajar lagi, ni sebagai penggemar kepada kita nak belajar kitab ni Aku namakan risalah kecil ini dengan Tazkiratul Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa' minal umurid diniyah. Saya beri judul ini dengan nama Melayu dia fikih wanita. Maknanya Tazkirah Hadramiyah, peringatan kepada Hadramiyah, perempuan-perempuan Hadramiyah. Perempuan-perempuan Hadramiyah ni kita nak ayat cerita dia. Biarlah pokcik-mokcik, kakak-kakak tak biasa mari pun, tak biasa pergi ke Hadramaut, kita nak ayat cerita orang Hadramaut lagu mana. Orang tino dia padalah anak-anak jadi berjuruh wali saja. Kalau boleh, kalau ada peluang, ada orang ajak pergi Hadramaut, teragi tengok lagu mana. Kita akan boleh tengok perangai-perangai orang salafus soleh dulu hok berjuruh-juruh lagu mana. Ada perempuan meninggal belok tangan sebab zikir. Ada perempuan meninggal hanya pakai selah baju saja, daripada muda pak tua pakai selah baju saja. Warak tak warak. Zikir tak sedok kira. Semaya sunat tak sedok kira lah. Mengajar anak-anak, subhanallah. Padalah jadi wali anak-anak dia. Sampai sekarang kita boleh tengok orang zuhud ni lagu mana. Orang yang nak Allah Ta'ala sungguh lagu mana. Memang boleh belajar sungguh. Tak payah kecek. Kita tengok dia tu jadi semangat selalu. Tu ibu-ibu di Hadramiyah ni. Dia kata Tazkirah Hadramiyah ni, perempuan-perempuan Hadramaut. Allah tengok. Tuai muka tak comel Hadramaut ni kulit serupa kita. Tubuh lebih kurang kita, renek-renek tubuh rendah lagu ni. Sawa mata, kulit sawa mata je. Tapi khalah-khalah dia subhanallah. Mimpi temu Sayyidina Fatimah semacam Allah. Hati lagu mana tak tahu. Tu idola dia, siapa kemati dia duk mikir lagu mana hamba nak jadi serupa Sayyidina Fatimah. Kerana Sayyidina Fatimah ni antara manusia yang dijamin Allah Ta'ala masuk syurga. Ni kita idola kita siapa dia? Orang yang belum tentu syurga. Yang berat lagi minat kepada orang kafir. Siapa dia? Ikutlah kepok. Ada juga minat kepok kau sini. Nampak? Minat kepok juga. Kepok tak tahu mana syurga, tak tahu neraka dia. Minat artis ni, minat Nilofa kau siapa dia ikutlah. Nampak? Bagi hok belum tentu syurga, pilih hok idola kita hok tentu syurga. Banyak kan membaca buku-buku sikit. Suruh anak-anak kau beli, kalau kita tak boleh baca, beli buku Sayyidina Fatimah, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah. Oh ni orang hebat-hebat saja dunia. Kita boleh tiru, sekali pun tak boleh serupa dengan dia, tak apalah, sikit-sikit tak apa dah jadi dah.
Dia kata alhamdulillah ianya mengandungi sejumlah hukum hakikat syariat Allah yang mana tidak akan terselamat seorang wanita itu dari kedahsyatan huru-hara hari kiamat melainkan terlebih dahulu mengenal pasti hal ehwal dan mempelajarinya serta mengamalkannya. Belajar dalam kitab ni lagu mana kita nak hadapi hari kiamat, lagu mana kita nak mati nak temu Tuhan, lagu mana amalan kita nak timbal, kena belajar. Semaya biar betul baru tak rugi. Lah ni pok kita alhamdulillah dah rajin dah mari semaya duha ni. Buatlah sikit-sikit taat kepada suami, tutup telekung, molek dah gapo dia. Kita belajar lagu mana biar awak cara betul selalu. Dah alih-alih buat dah. Rugilah kalau buat dengan tak cara tak betulnya, setan dok tepuk atas belakang. Oh bagus buat lagi kalau hak tak betul. Setelah mengetahuinya dengan betul, maka saya gialah bagimu wahai kaum Hawa mementingkan diri membaca kitab-kitab seumpama kitab peringatan yang diberkati ini. Kita tahu pengarang dia ni, hamba pilih kitab ni sebab pengarang dia ni wali. Soho lah wali besar. Maka mudah-mudahan dengan niat pengarang dia yang hati bersih, mudah-mudahan orang mengaji pokok tino dan mengaji hak ni kitab ni. Oh tapi memang keluar dia berjauh sungguh. Puas hati. Kalau masuk syurga pun kita tak terkejut. Memang perangai ahli syurga sungguh perangai. Ngah tawaduknya, ngah hormat, ngah macam-macam. Belajar kitab ni. Terbukti dah. Kalau kitab lain hamba tak biasa, tak kenal pengarang dia setara mana. Sebab tu apabila Tok Imam tanya nak baca kitab ke apa dia, hamba show lalu kitab ni. Pengarang dia kita kenal. Setara mana. Penting juga pengarang ni. Ada orang lah ni mengarang tak mandi junub, mengarang lagi kena tulis di komputer. Tak ambil ismaya. Oh orang dulu kalau nak mengarang nak letak bismillah tu ambil. Imam Bukhari nak tulis hadis dia. Dia kata setiap kali yang nak letak satu hadis dalam kitab Bukhari ni ada 7,000 lebih hadis. Setiap kali yang nak letak sebutir hadis, hamba akan ambil semaya 2 rakaat, semaya istikharah dengan Allah. Mudah-mudahan kata hadis ni sahih. Ya kira kaji dah hadis ni sahih tapi minta lagi dengan Tuhan tulis. Tengok kamak dia setara mana. Siapa kelon ni orang baca kitab dia dan orang kata lepas pada Quran tak ada hadis paling sahih Bukhari. Lagu mana pengarang dia nak letak sebutir hadis semaya dah 2 rakaat. Maka pengarang ulama-ulama dulu hak salafus soleh ni kamak sungguh. Bukan mengarang dengan tidak ada niat. Dia niat setiap kali dia mengarang, dia memudahkan ilmu dia jadi manfaat kepada masyarakat. Orang lain ni mengarang tak ada niat langsung. Ngarang lagu tu. Kadang-kadang saja nak jual kitab pun ada. Mana? InsyaAllah mengulai-ngulai bacaannya, memahami maknanya serta mengamalkan segala apa yang terkandung di dalamnya. Semoga dengannya anda keluar daripada kegelapan kejahilan kepada sinar cahaya ilmu pengetahuan. Firman Allah Ta'ala, kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tiada berilmu pengetahuan. Hanya saja orang yang berfikir jauh sahaja yang dapat mengambil ingatan. Nabi kata tidak sama orang belajar dengan orang tak belajar. Semaya supaya tolong, semaya sebelah-sebelah. Hak ni tak belajar, hak ni belajar. Nampak semaya lebih kurang ya, tapi hak ni sah, hak ni tak sah. Hak ni nyanyo. Jauh bumi dengan langit. Di sisi Tuhan, tapi kita nampak serupa ya. Orang tak belajar pun semaya. Orang belajar pun semaya, beza ke apa dia? Pakat lekong supaya tolong. Hak ni sah, hak ni tak sah. Hak tu beza dia nyo. Di sisi makhluk nampak tidak ada beza. Di sisi Tuhan, hak ni supaya tak semaya, hak ni semaya. Apa beza lagu tu? Saya tengok sama saja dia semaya, dia buat ibadat, dia apa dia. Hak ni sah, hak ni tidak sah. Hak ni niat pun tak betul dah. Hak ni niat betul dah. Salah satu rukun saja. Maka habis jahannam, habis ibadat kita. Niat tak betul dah. Habis penuh. Ketahuilah wahai para sekalian, wanita sekalian, bahawasanya Allah Azza wa Jalla telah menuju ke kata-kata ini kepada sebagaimana dia telah menuju ke kata-kata yang sama para lelaki sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya sesungguhnya lelaki muslimin dan wanita yang muslimat serupa sahaja. Arhai kepada lelaki sama saja arhai kepada perempuan. Kecuali ada hukum-hukum yang tertentu yang dikhaskan kepada lelaki. Apabila kelebihan ini disebut lelaki sahaja, jangan kita anggap ini hanya untuk lelaki, kena kepada perempuan juga, kecuali benda-benda khas untuk lelaki sahaja. Tapi kadang-kadang Nabi Allah Ta'ala sebut sosok. Lelaki Nabi Tuhan sebut, perempuan pun Tuhan sebut. Lelaki yang taat, wanita yang taat. Lelaki yang berkata benar, wanita yang berkata benar. Lelaki yang sabar dan wanita yang sabar. Lelaki yang khasyuk dan wanita yang khasyuk. Lelaki yang bersedekah dan wanita yang bersedekah. Lelaki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa. Dan lelaki yang menjaga kehormatan kemaluannya, dan wanita yang menjaga kemaluannya aning kehormatan dia. Lelaki yang sentiasa mengingati Allah, menyebut nama Allah, dan wanita yang sentiasa mengingati Allah, bukan ingat saja, sebut pun kena juga. Bukan kata ingat, afdalnya sebut juga. Kalau kita ingat dapat pahala ingat, pahala sebut tidak dapat. Kalau kita sebut lagi, ingat lagi, dapat 2 pahala. Kita gula sebut nama Tuhan, penuh tak gula? Kau jadi ketu sate. Jangan. Pala lah gula. Apa dia mau sebut nama Tuhan? Tak. Ya tak pandai gula, ya jadi pala sate, jadi naik sate lagu tu ni. Pala keruk dari atas tu. Tak sebut nama Tuhan pun keruk juga. Jadi tang-tang duk dalam rumah kau, main duduk basuh beras kau, selawat banyak. Lepas ni kita wi amalan lagu mana nak suruh anak jadi berjoruh, tang duk gaul beras kau. Nampak minum air ke dia. Kayak kita, kayak maharani dalam rumah kita. Nasi kita jo buat, jo tanok basuh tangan kita ke apa dia tok laki kita duk makan bekas air tangan kita. Oh makan lepas tu lo daripada muda pak tua duk makan. Pas mula kalau tak ada gak tak si makan. Apa cik tu tak si makan tahu. Nak makan duk biasa air tangan kat tu. Beli nasi lauk ayam tahu. Tak sedap supaya mek demo buat dulu. Celok kita nak buat lagu mana nama. Ya orang jatuh ni kalau duk biasa makan jadi lekat. Ni kita nak suruh beri makanan kita, duk makan kedai apa juga. Dia duk makan air tangan orang ni, mokcik ni kok ni. Faham mula teringat kok janda tu sarjan ni, sarjendo tu sarjan ni, sarjan. Kita duduk di rumah tak asyik masuk. Pas tak nak suruh ingat masuk ke kita lagu mana. Daripada muda pak tua, tahu demo tak pernah buat sate. Hang duk beri sate tu, kena buat kat sate sekali lagu mana. Baru tahu masih keperak. Ngamuk. ICU selalu tok laki dia makan sate kawan ni. Allah sedapnya. Pas ke hospital kawan tu. Semua mereka itu, lelaki dan perempuan yang disebut saat ni, nescaya Allah menyediakan bagi mereka keampunan, Tuhan ampun dosa. Ingat, kita buat ibadat tu di samping dapat pahala, Tuhan ampun dosa. 2 kita boleh sebenar. Contohnya kita mari belajar ni, boleh pahala belajar. Keduanya Tuhan ampun dosa. Allah pekeh. 2 dalam 1, sempu 2 dalam 1, goni 2 dalam 1, banyak dah kita beli rumah kita berjojuk dah. Nampak dalam bilik mandi tu tak nampak dinding dah. Penuh dengan sempu kita dah. Nampak alap gotu, alap goni. Dapur tak sedap kira. Lah ni Tuhan kata mari buat ibadat, Tuhan wi 2 pakej. Pertama boleh pahala, kedua diampun dosa. Hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi sebut Man ta'ala abdun qattun wala takhaffaf wala labisa sauban fi talabi ilmi illa ghufirat lahu dhunubu haitsu yakhtu atabata darih. Hadis riwayat Imam Tabrani. Katanya Nabi SAW tidak pakai selipar, tidak pakai kasut, tidak pakai baju, tidak pakai teleku, tidak pakai apa dia. Seseorang tujuannya nak mari belajar. Bapa ni nyemak pagi ni kata. Nampak sekali duk tidur lagi kata. Rambut berjerebek lagi. Mek nak mari ngaji ni. Pakai teleku, apa semua. Pakai jubah, pakai apa. Maka katanya Nabi, siapa dia pakai baju gitu, nak mari ngaji, maka diampung dosa dia sebelum lagi ia melangkah benda rumah dia. Kita lakuh benda rumah kita tadi. Mari pukul 8 ke pukul apa. Kita lakuh tu. Berak. Jatuh habis dosa depan rumah kita.
Kalau mata kita boleh nampak lah Allah suka selok kita, undur semualah, lakoh sekali lagi. Perau jatuh bolak. Gosok sekali pakai tak mari ngaji dak mai lakoh benda tu saja. Ni nak ayat kata, lakoh benda tu nak kata Tuhan kata, Tuhan nak apung selalu. Sebelum nak pergi lagi. Sebelum kita lakoh tu Tuhan apung ni baru. Dok tengah siap tengah dok solat depan cermin tu nak pergi tu, apung dosa dah. Tapi Tuhan nak ayat lagu tu bukan kata lakoh benda. Pak rumah hamba tak ada benda. Oh jangan buat kerja lagu tu dekat dengan hadis Nabi. Patut nak lakoh benda lagu mana? Oh pinjam benda rumah demo hamba nak lakoh sekali. Tak syarat lagu tu. Hadis ayat lagu tu. Tetapi maksud dia Tuhan nak apung dosa segera selalu. Niat molek mari mengaji, milak ya Allah ya Tuhanku, hamba mari mengaji ni kata nak betul ibadat hamba dengan demo supaya hamba buat ibadat betul molek kena dengan keinginanmu ya Allah ya Tuhanku. Kalau hamba buat ibadat tak kena pun Tuhan tak suka juga. Maka ibadat itu menjadi adat. Nah, kita semaya jadi adat kita. Rumah hamba memang adat rumah hamba lagu tu dah mu hamba semaya. Tahu jadi adat tradisi jadi kekok pula tak semaya. Ibadat menjadi adat. Kalau niat lagu tu. Tapi kadang-kadang adat menjadi ibadat. Mandi ni adat kita standard kita dah mandi. Tapi kalau kita niat mandi sunat, mandi gapo-gapo kok jadi ibadat pula. Maka penting sangat niat nah. Niat ni merubah ke adat menjadi ibadat, ibadat menjadi adat. Semua mereka itu Allah menyediakan bagi mereka keampunan dan balasan pahala yang amat besar. Tuhan ni orang besar ni. Bukan orang besar ke mana pakak dia, kekuasaan dia, goni dia banyak berhebat sungguh. Maka apabila Tuhan kata pahala besar, Allah tak tahu setara mana besar. Kita kalau orang miskin kata Allah barang ni mahal ni. Kita faham ni, orang miskin kalau dia sebut mahal, qadar dia lah. Misalnya, kalau barang 1,000, 2,000 tu mahal dah bagi orang miskin. Tapi tiba-tiba orang kaya, orang jutawan sebut, barang ni mahal. Berapa maksud mahal bagi orang kaya tu? Oh, mungkin 3 bilion baru mahal. Baru mahal bagi dia. Kalau bos juta, hamba boleh bayar lagi barang. Tapi kalau orang kaya pula, kaya daripada tu kata, barang ni mahal. Berapa maksud mahal tu? Oh tentu 14 juta. Hamba kalau buat 10 juta tu biasa. Dah hamba tiap-tiap hari waktu beli 10 juta. Pak goni. Orang juta selok dah. Orang miskin selok dah. Lagu mana apabila Tuhan kata hamba nak beri pahala yang sangat besar. Oh setara mana besar tu? Kita rasalah. Dengan kerajaan, dengan kehebatan Tuhan yang hebat tu setara mana Tuhan kata apabila kerajaan pahala yang besar tu setara mana? 10,000, 1,000,000, syurga. Ni pi ya bagi Tuhan. Tuhan nak bagi gapo dia? Ni kena fikir. Gapo dia maksud besar? Bukan syurga saja Tuhan nak bagi. Syurga tu bagi kita, bagi hamba dia selok dah tak kabar dah kehebatan syurga Allah. Tetapi Tuhan hamba kata hamba nak bagi pahala hak besar. Kalau dengar lagu tu kita ngoyak habis pecah kepala pun tak sapa rasa. Syurga tu pun habis fikiran kita fikir Allah comel lagi pasu bunganya ada kita kan minat pasu bunga, minat pego ikan lah, minat goni, minat gapo ada belaka dalam syurga. Kita nak gapo dia khayalan kita tak payah jiru pasu bunga. Nama kata kalau pasu bunga banyak pula jadi kena jiru. Tak payah fikir kena jiru pasu bunga. Dak dia hidup dengan sendiri dengan gapo dia. Pohon-pohon dia apa pelik bukan tumbuh lagu ni dia tumbuh ke atas. Buah duk kat bawah. Jadi tak payah kait deh. Okey, kalau buah banyak, patut kena kait pakai galah pula. Tak usah dok fikir dengan kiah dengan waseto kat rumah kita, buah macam, buah gapo dia. Dok buah dalam syurga ni, Allahu akbar. Tak ada buruk. Namun kan kata, apa tu tak makan banyak-banyak jadi buruk. Pening kepala, fikir supaya kebun rumah kita. Syurga ni bukan lagu tu. Semua indah belaka, semua comel belaka, harum belaka. Nama boleh makan, mudah nak petik. Kita nak makan pas petik selalu. Muka bagi duk kat bawah lagu ni teram. Comel tak saya nak kira rebah beleping. Tapi Tuhan sebut pula pahala yang besar. Setara mana Allah Ta'ala lah tahu. Kerana dia yang janji dengan kerajaan dia yang hebat dan besar, lagu mana maksud pahala yang besar tu? Bukan kata syurga saja. Fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun. Banyak mana manusia tidak mengetahui apa yang akan diberikan kepada dia daripada syurga ataupun balasan qurrati a'yun yang menyebabkan hati dia rasa sejuk sungguh, puas hati hamba.
Allah hamba duduk mari mengaji selama keni Tuhan balas setahun ni. Allah sejuknya hati hamba. Tak rasa panas dah. Hamba dulu duduk sabar cara ke anak-anak ni. Daripada sore-sore hamba duduk cara. Pemper pahatah kepala kata. Oh jangan duduk gola lagi, masuk lagi, kemah dapur lagi. Kalau tangan super sutung tu tak ada lagi. Tangan setara sutung 10 putih pun tak ada lagi. Wak kerja rumah lagu ni anak lagi nak pegang. Kena pula hak jenis bahasa subuh ceretek jenis padi malinja lagu mana no. Jojuk lagu tu gatung di telekom, gatung masuk dalam kain nak berjalan apa bersepak, hodok main pisah, hodok terju. Allah, mak supaya kena serai sumuk kita tengok. Tapi sabarnya pas sore besar jadi orang belaka. Tu kita heran manusia ni tu hewi seorang perempuan jaga anak. Heran juga. Kita tengok dia rasa kalau bergocoh benda tok lelaki. Tapi kalau buat cara ke anak jangan. Tok lelaki kalau selalu kalau anak sore tak boleh dah. Bunyi wah sudah dia. Pening dah. Tak tahu nak buat lagu mana. Pergi hak tu tak kena pergi hak ni kocok gosok kali pergi kepala. Buat lagu tu. Senyaklah wewe amo jadi serabut dah. Orang tina boleh cara. Nama amo adik-beradik ni 13 ramai. Mak hamba ni ayuh askar lagi. Tobik. Askar setara mana? Dari kursus kain dia. Rumah api kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Mak hamba ni dia takut tengah gelap. So ya, kelemahan dia. Gelap sudah selalu. Dia suruh supaya kena tanah dalam kubur dia kata. Dia takut mengenal. Lagu mana? Dia ambil papai rumah, dia kata berapa peringat buat unggu api. Ayah kelik sekerak rumah tak ada. Dia pakai api rumah. Rela dia pakai dinding rumah. Cabut ni, gelar rumah bakar api. Dia takut tengah malam gelap gelemak. Anak ceretek, kecil-kecil belakang. Jujuk. Tapi besar belakang tak mati Sore aja. Nampak bisa tak bisa dia punya teori dia. Nampak. Ibu sore, ayah sore. 13, 14. Nampak 13 hidup. Tak ada masalah, boleh cara. Tu kelebihan orang Tino. Memang sesuai dah dia jadi mudir madrasah. Nampak. Payah nak jadi mudir madrasah. Nabi iktiraf ummu madrasatul ula lil aula. Ibu itu sekolah yang pertama bagi anak-anak. Sebab tu ibu penting sangat. Kalau mulut ibu jenis Allah tak berhenti macam berhenti goreng anak tobik norong. Nampak ngegah pun buah lagi ngegah pun ngepek lagi. Tak puas hati sambung tanya tidur. Nampak dah letih dah nak ngepek ke demo. Tidur tu sambung lagi. Oh jenis mulut banyak. Anak habis mulut banyak. Tapi kalau ibu jenis senyap dia tak. Anak-anak senyap dalam rumah. Sebab dalam rumah ni mak banyak. Ayah dok kata ngajar kau berapa dia dok. Kita tengok rumah tok guru lagu mana. Rumah-rumah orang alim lagu mana. Tengok bini-bini tok guru lagu mana. Ya. Anak-anak senyap. Tapi kalau bini tengok anak. Nampak sama banyak. Cecek orang ni nak jawab, hang ni pun tak ada. Hang ni pula tanya mek lagu mana sekut tawa ni buat lagu mana. Hang ni aja nak pergi nak ayat sekut tawa, hang ni pas lagu mana. Pening kepala dengan lagu tu. Tu ibu, tu tugas dia. Syurga neraka dia duduk dalam rumah. Nabi sebut dah ada wanita-wanita berbicara bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hamba rasa tak puas hati duduk rumah, rasa serabut puasnya lah duduk rumah serabut tekan dah hamba. Nak tubik luar lah jaga-jaga, nak mari semaya jemaah, nak mari berjihad, nak mari gapo. Maka katanya Rasulullah, oh ya kepada perempuan duduk dalam rumah semaya hak fardu saja, cara harta tok laki jaga molek. Ni tok laki tak ada pekong lah, sodek lah, namanya karate dua lah lesung, pecah lesungnya karate. Nak marah gerai, jangan buat kena lah harta tok lakinya. Dan jaga maruah dia, jangan buat benda tak molek, memalukan suami. Ni duduk orang tok laki gelik, tok laki tobek, dia tobek kat belakang. Ngejah orang jantan lah. Pocik punya ngejah juga. Jual ikan lah berapa dia. Orang jamai dulu pergi beli ikan nyanyo. Tanya tengah hari siapa jual ikan. Mari kembali gantung. Tok laki tak ada kembali gantung. Mari esok ke hok jual ikan pukul 8 lagi mari. Bukan kata tengah hari pukul 8 mari dah. Dah mari kembali gantung. Allah jamai dulu jahilnya orang dulu dah. Kembali gantung mari. Kawan tu tak timbang ikan sekilo. Duk tengok mata kau tu 2 kilo bubuh. Pakar kena tipu lagu tu dah berat. Masalah ambil betis celah ni. Jamai dululah hamba cerita. Celah ni basuh lagi retak. Apa tu basuh? Biasa dalam ekong dia kata. Dalam ekong lagu mana? Tengok orang jamai dulu kita tengok Allah lah. Macam-macam. Jangan buat lagu tu malu tok laki.
Oh bagi tok laki lah ni kembali katung mari. Serbai kau kubahnya. Nah. Marilah ngak rambut lagu tu. Lari orang jual ikan. Pelik sungguh pun. Jadi syurga neraka kita duduk dalam rumah. Tu banyak. Sekalipun kita rasa payah memang hal tu sesuai dengan naluri kita sebagai perempuan, naluri sebagai ibu dan isteri. Hal tu paling afdal. Tak ada naluri sebagai seorang imam. Tak ada. Jangan koyak lagu tu. Naluri sebagai mujahidin. Tak ada. Bukan naluri dia. Bukan tabiat dia, bukan tu buat manusia wanita tu tabiat lagu tu. Tabiat dia jadi ibu, sesuai sungguh. Jadi isteri, sesuai sungguh. Ni nak jadi luar daripada tabiat kita. Ni ada orang wanita saya nak memperjuangkan persamaan. Orang jatuh jadi tok mudih, ngambo nak jadi tok mudih juga. No, tok imam nak jadi tok imam juga, doktor nak jadi doktor juga. Janganlah gitulah. Dia ada bab kita. Islam mengajar keadilan bukan mengajar persamaan. Sama tarah tu Islam tak pernah ajar. Islam mengajar keadilan. Apa maksud keadilan? Meletak sesuatu kena pada tempat dia. Perempuan-perempuan duduk di rumah jadi ibu, melahirkan generasi-generasi yang hebat. Anak-anak wali-wali semua daripada ibu perempuan belaka. Kau ada ibu jatah? Ada ibu jatah? Semua ibu tino belaka. Rasulullah pun lahir daripada seorang perempuan. Tak bangga lagi perempuan. Jadi ibu perempuan ni dia macam kilat. Waktu obik hebat-hebat semua. Sebab itulah kata-kata orang di sebalik lelaki yang hebat, tokoh yang hebat ada perempuan yang hebat. Di sebalik seorang tokoh yang hebat, lelaki siapa dia yang tak baca lah Syekh Abdul Qadir Jailani kau cerita orang hebat, alik belakang kisah dia ada seorang ibu yang hebat. Syekh Abdul Qadir Jailani ibu dia tu orang hebat dah. Cerita Syekh Abdul Qadir Jailani ni soho deh, cerita Syekh Abdul Qadir Jailani soho wali, antara wali yang boleh kata orang tahu belaka dia wali. Mutawatir orang tahu dia wali. Lagu mana dia nak nikah, ayah dia nama Abu Soleh ni ambil ismaya tepi sungai, cerita dia. Ambil air sini sungai mungkin orang susah. Tiba-tiba lalu bu hepo sebutir. Dia pun kata weh rezeki ambo. Dia pun ambil tak kekeh. Apabila kekeh makan teringat. Ya Allah. Ambo ambil lagu mana bagi tak bagi orang. Padahal bagi tepi sungai, dah sungai hok lalu kita tak tahu alik-alik jatuh dah. Sudah. Makan hok orang. Baru kekeh so ya. Maka ayah dia pergi ikut sungai. Sungai tu ngalih kat dia pergi jalan. Takut-takut ada kebun apple. Jalan jauh. Temu ada kebun apple so. Kebun apple kawan ni dah jatuh. Ambo makan dah. Mana nak buat? Sudah kata. Kita tengok ada seorang orang tua duduk dalam kebun tu. Maka kawan tu pun tanya, pak cik kata, ni kebun apple hak siapa dia? Dia kata hak saya lah. Allah kata mujub jumpa tu. Apa? Dia kata awal. Ambo ni wahepo ni ambo ambil semaya duk belakang sebelah hilir. Dia alik ulu alik kono ni, alik hilir alik kono ni, alik sungai biasa kecik. Bukan kecik bahasa Kelantan lagu tu. Nombor bahasa Arab lah gawe tu. Gilah duk sebelah alik kono. Dia kata ambo jumpa wahepo ni ambo tak tahu saat ni ambo kekeh makan. Ni bekas gigi ambo lagi kata. Faham nak minta halal ni kata tak perasa kata. Sedangkan kalau kita pakai boleh makan dah, ya keedah dia. Benda yang apabila tinggal lama jadi basi, maka boleh kita makan tanpa izin. Kita jumpa nasi sebukuh tepi jalan ke ataupun mana-mana, maka nasi tu kalau biar betah jadi biar pas tengah hari jadi basi, boleh makan tanpa minta izin. Tu keedah tu. Dok kawan ni nak kata warak dia pergi minta izin. Maka hak tua ni kata nak minta izin, nak minta halal. Amo tak uyal, tak halal dah ni. Sudah. Ambo nak minta sungguh kata ambo ni orang warak. Katanya orang tua tu dia mau kerja dengan ambo setahun. Sudah. Kawan ni kata dah nak kata gua dah dia tak halal agak selok kita makan jadi haram agak semaya bekok dahi-dahi pun bagi duk dalam perutnya sambar di api juga. Akhir sekali kawan tu kata tak apalah kita kerja lah dengan pocik. Penting pocik halal dah. Pocik halal. Syarat setahun kerja. Kerja kawan tu. Lepas pada kerja sukuklah setahun. Gini ya. Lepas tu wajib nak halal kau? Ambo tak halal juga. Janji lagu mana wajib setahun ambo kerja tak halal pula kata. Nyanyi awak kerja lagu ni kata gini. Anak ambo tu ada cacat. Buta, pekok, bisu.
Jadi hamba nak menikah, menikah ke demo kata. Senyak kau tu, sodoh hamba. Oh, berat baik hamba bayar lagu ni kata nikah anak pekok bisu nak gapo dia bukan nak lesung lah. Alu lesung lagu ni dah pekok bisu bukan wak bagai nak menikah ni mai pekok bisu tak boleh nak tunjuk pun tak nampak, nak royak pun tak dengar. Sodoh kata apa. Hamba tak halal kena nikah. Aku sekali boleh-boleh kejam mata ya Allah ya Tuhan aku hamba tak reti dah. Dia kata halal lagu tu gak. Bayar pun dia tak sih. Nikah aku sekali. Akad nikah. Akad nikah tu malam pertama tu masuk atanya ayah dia. Okey panggil. Nama gapo dia? Rasa Fatimah pun nama gapo dia. Nama rasa nama ni. Panggil nama anak dia lah. Panggil. Temulah dengan tok laki dia. Terkejut tok laki dia. Hak nikah mana tidak kata pekok bisu ni kata comel belum. Dia kata hamba sebenarnya nak uji demo ya. Hijau setahun tu hamba nak tengok perangai demo berjuruh tak berjuruh. No. Kedua hamba royak kata anak hamba pekok bisu tuli ni gapo dia pekok daripada benda tak molek. Hamba jaga dia sampai besar lagu ni tak pernah dengar hak benda terkecek tak molek. Mulut dia tak pernah kecek benda tak molek. Linga dia tak pernah dengar benda-benda tak molek, mata dia tak pernah tengok. Bisu daripada benda tu, pekok daripada benda tak molek. Sukalah dia. Nikah dua tu tubik siapa dia? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tengok. Pok dia setara tuduh, anak dia. Ni kita ni lompat ago-go greng nak tobik anak wali lagu mana no tidak kau anak balik sana tu ukah atas pasulah lepak belakang jalanlah anak kita sesuai lah anak lompat ago-go jalan dah Allah Taala memerintahkan rasulnya wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ngaji setengah jam soal jawab setengah jam jadilah nah. Kita buka soal jawab banyak sikit sebab takut ada kemuskilan. Ada soalan? Tak apa. Mandi lagu tu tak apa. Mandi pakai goloh ihtimam titik kata gapo dia tak apa, tak ada masalah apa. Sebab apa air tak naik sendiri, kena cebok juga. Jaga kita duk gini air ngeci sendiri dia. Maka kena cebok. Apabila cebok nitik sikit-sikit tak apa, tak ada masalah apa. Afdalnya molek mandi pakai shower lah. Kalau nak pakai goloh pun tak apa. Nampak takut tu lah ke masalah titik. Tapi tak beri kesan gapo dia. Ya titik ni nak jadi tu air musta'mal. Air musta'mal kalau titik tu benda mengubahkan. Kita takdir dengan benda contohnya air lima lah. Air lima kalau secetung setitik. Berubah dah air tu jadi rasa lima? Setitik. Tak berubah lagi dia. Ni kau dia lima ni lah. Kita titik setitik saja. Berubah dah air secetung. Dah sekurang-kurangnya air banyak juga sengih baru rasa lima. Tu dobek dia. Kalau buat titik so dua tak ada masalah gapo, mandi itu sah tak ada masalah. Ada masalah. Tulis soalan rumah kita ayat dah hari tu dah. Tulis sipel buh dalam poket. Allah mudah. Ni nak mikir kadang-kadang mari kena syarah tu pakai tak ingat dah soalan. Hamba ingat soalan ni dekat 15 soalan. Apabila mengaji pakai tak ingatlah. Berat tengok lagu tu. Tengok. Dah. Tak payah qada. Masalah semaya atas kapal terbang pula. Semalam dia dengan hamba mengajar kali. Hamba mengajar semalam kata kalau semaya atas kapal nak suruh sah letak sauh deh. Letak sauh maknanya kapal tu maksud dia kapal tu berhenti. Sekalipun kapal tu nyetel dia airnya gerak juga. Maka sah dah tak payah hulai dah semaya kerana kita tak sauh dah kapal. Kerana kapal tu dipanggil berhenti dah tu. Kalau kapal tengah gerak kita tak letak sauh, kapal tengah gerak kita semaya fardu kena hulai semula. Maka kapal terbang orang tak sauh dah. Ada letak sauh. Sakut rumah menerak batin, boleh batin. Boleh berhenti tak kapal terbang? Boleh berhenti tengah jalan gitu. Kalau berhenti tentu berjunia lagu ni maka kapal terbang tak boleh berhenti.
Jangan buat fatwa kata kalau kapal terbang berhenti lah ke mana. Jangan tanya soalan lagu tu. Memang mati pada masa tu. Semua ahli penumpang tu mati belaka dah. Tak payah semaya dah. Dia pula kena semaya. Okey, apabila semaya atas pakai terbang, bagi tak boleh berhenti, okey, kena qada semaya kita. Sekali pun kita semaya comel molek diri apa semua, tetapi sebab kita semaya atas bahagian bergeruk. Kita sebut dah Rasulullah kalau semaya fardu dia akan turun daripada uta dia. Kalau semaya sunat dia semaya atas uta dia. Uta yang geruk kat mana apa. Tapi semaya fardu Rasulullah turun daripada uta. Berarti tak sah semaya atas benda bergerak. Ikutlah contoh kapal terbang kau apa dia. Lagu tu. Kena qada semula. Mekah biasa orang semaya juga hormat waktu. Memang kena semaya hormat waktu. Tapi kita pergi qada Mekah. Kerana qada Mekah ada ulama kata 100,000, ada ulama kata 1,000,000 pahala. 1,000,000 kali ganda. Kita semaya Zuhur di Mekah supaya 1,000,000 kali kita semaya Zuhur. Allah. Tu hari pahala dah. Tapi pergi ke Mekah perangai supaya tolong kelik ada juga masalah tolong. Enggak apa dia? Kita tak tahu. Masalah macamnya orang itu pergi ke Mekah, kelik perangai supaya tolong. Terima kau haji dia di Mekah tu kita tak tahu. Mungkin tu haji dia terima tapi perangai dia tak serubah tu suku pasal. Cuma Nabi royak. Antara tanda-tanda orang yang tidak diterima, tanda-tanda tak semestinya. Kadang-kadang signboard tulis Golden Villa. Rumah buruk kita semua tulis villa. Jadi tanda tu jangan buat kira ni. Cuma ulama kata sebagai tandanya, kadang-kadang orang pergi ke Mekah kelik tak berubah tanda haji dia tidak diterima. Nak kata pasti tidak juga, cuma kita boleh kata awak pergi ke Mekah ni tidak haji awak tidak merubah ke perangai awak. Kadang-kadang kita mari semaya dah banyak ratus kali dah berubah perangai dah. Jadi semaya tak terima. Jangan kata hal itu juga. Cuma ulama kata antara alamat dia semaya itu tak merubah ke perangai. Semaya supaya tolong. Asalnya innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukan syarat pergi ke Mekah saja. Semaya boleh mencegah perbuatan keji dan munkar. Semaya dia buat benda jahat juga. Duk ngopak, duk kata kat orang, duk deki kat orang, duk deki pasu bunga orang. Duk saja ping kata, pecah pasu bunga kat itu. Nombor kau. Jadi semaya tak diterima. Tak boleh nak kata juga. Cuma lagu tu tanda-tanda dia deh. Kita berharap semaya kita mengubah perangai kita, haji kita, umrah kita mengubah perangai kita. Molek kita fikirlah kalau kelik tak berubah lagi fikir berat ambo lagu ni. Haji ni tak ingat Tuhan sangat kali. Duduk kali duk beli kedai rialing, kedai 2 rial, beli sebeh, beli gapo tengok joboh abaya comelnya duk beli abaya tu. Namu seloklah. Ada soalan? Gini, masalah mak dengan ayah ini tanggungjawab dia. Ingat anak sebelum daripada balik di bawah perhatian ibu dan ayah. Bukan ayah saja dah. Ibu dan ayah. Kalau ayah tak buat, ayah dosa. Bukan tugas hamba. Mak tak buat juga, mak dosa. Tugas dua-dua. Jangan kata ni tugas ayah dia sebenarnya. Hamba tak buat ikut hamba. Tak. Mak dan ayah. Mak dan ayah. Ibu dan ayah sama. Ibu dan ayah, mak dengan ayah tolong Jadi sebelum pada balik tugas kita beri dia agama, beri dia fardu ain, beri dia gapo-gapo apa semua Lepas daripada dia balik, dia dah bijak, dia cerdik dah, dia akan tanggungjawab sendiri pula. Dia kena cari ilmu fardu ain diri dia sendiri, dia gapo dia dah lah. Ibu bapa dia dosa kalau tak ajar ketika sebelum pada balik. Lepas pada balik, dia sendiri tanggung dosa. Kalau ibu bapa tanggung pak tua nyanyo, ibu bapa tak jadi ibu, hamba tak jadi ayah, hamba dosa hamba banyak dah, tanggung dosa anak pula. Dak sebelum pada balik, kalau kita cuai tugas kita sebelum pada balik, hak tu dosa kita. Lepas pada balik, dah dia ada akal, dah dia ada kata gapo, jangan dok salah ke ibu dia. Ibu lah, umur 40 dah, dok ngaji mereka. Ibu tak wi saya fardu ain, mak saya lah kata tak ajar ilmu fardu ain. Demo mikir bijak dah okey. Goni boleh gapo, goni ustaz penuh pernah orang dok mengajar agama tak sih. Memanglah ibu demo salah sebelum pada balik. Lagi salah dia sebab dia curah tak wi agama. Demo lo ni ke ada usaha ikhtiar ada gapo dia boleh belajar goni apa-apa tak belajar juga. Demo dosa dah pula lah. Bolah mak demo hak salah dah.
Sebab itulah kena pergi mari belajar. Nak ajak lagu mana tak tahu. Wajib mari belajar lah. Kiliklah anak-anak ni. Ada masa hari ni hari ke hari Khamis. Nampak? Tak mari sekolah pun tak apa. Ingat belajar sekolah tu tak wajib. Fardu ain tu wajib. Tetapi kita rela habis pitih untuk sekolah. Pinjam pitih orang. Buat bayar orang. Buat bayar tuition. Nampak? Sebab apa? Takut anak jadi tak erti baca, tak erti menulis, malu. Keluarga tu tak atas sekolah, tak ada pitih. Malu kau orang. Nampak? Tapi anak tu tak pandai fardu ain, tak malu, bangga dah pula. Anak boleh tepuk mak ayah. Peluk dengan mak anak, mak dengan ayah. Oh, anak kita boleh anak kita boleh fardu ain tak lepas. Semaya cuma cuci tak erti. Allah nyanyo jawab lagu mana lah kita ni. Kita lepas dosa kita dulu. Kita nak anak. Nak anak ni nak tanggungjawab. Anak itu amanah daripada Allah. Kita kena caralah. Lepas pada apa dia. Lepas ke fardu ain dulu. Dah kita sendiri malah mengajar dah. Kita sebab tu kata kita kena pandai juga. Mak tu kena pandai. Bak anak tino kita cara belakang. Lagu mana cara tutup telekung. Hak molek semaya. Cara orang tino. Bak cemah cuci. Lagu mana nak kira. Lain cuci cari kemas. Lain apa. Kena mak belakang. Bak semaya pula anak jatuh ayah pula cara lagu mana ibadat orang jatuh. Siapa sudah. Pas kalau kita beridah ilmu cukup dah. Dia tak semaya dia gapak tu kerja dia. Kita lepas dah. Kita royak dah. Ni tak royak sepatah pun. Pas nak mengajar kena sikit-sikit lah. Sikit. Anak nak main nanya tak tahu belakang. Kalau kita serah tak boleh nak ajar. Bawa anak tempat kita ngaji. Bawa sore tak apa dah ni. Hari Khamis tak payahlah, tak payah pergi sekolah lah. Ikut mak ngaji fardu ain. Biarlah tu cikgu tanya ke apa dia, tak payah. Tak wajib pun belajar bahasa Inggeris. Mak 5 hari, 4 hari dah pergi sekolah. Cari ni ngaji ilmu fardu ain. Dah mak dia nak ajar tak ada. Hari-hari cuti tak sudah tanya, mak tengok dok goreng nak tanya masalah ke apa dia. Serabu Jadi kau masalah. Okey, kita tak boleh ajar orang, anak. Ni mudah. Tu cara mudah untuk melepaskan fardu ain kita. Gitu. Semaya jamak. Masalah semalam. Semalam kemarin ni. Malam hamba sebut kata siapa dia pergi melancong. Sama niat saja-saja. Pergi jalan Tokyo. Nak pergi jalan Korea, nak pergi tengok K-pop, nak pergi gapo apa semua. Saja nak pergi tengok benda-benda tak ada faedah lah kita kata. Maka tak boleh jamak kosa. Kalau melancong dengan niat lagu tu, sembahyang kita tak boleh dijamak dan tak boleh dikosa. Tak boleh pendek ke sembahyang. Kerana apa? Kerana di antara sebab-sebab yang boleh kita musafir, syarat dia mesti ayaku niat dia tu niat orang musafir. Biasa orang musafir ni niat mesti nak pergi kerja. Apa dia mau pergi mari ni? Mari jauh-jauh. Nak kerja, mari belajar, ziarah, mari gapo. Ni saja-saja tanazuh dipanggil bersia-sia. Tengok negara orang, tengok bangunan saja, maka tak boleh jamak, tak boleh kosa. Kena semaya tamam belaka ni. Zuhur semaya pak, asar semaya pak, maghrib tak boleh nak jamak, tak boleh nak gapo. Tu. Kalau nak musafir dengan sebab lain, nak pergi ziarah kau, nak pergi gapo, baru boleh jamak, baru boleh kosa. Mana? Tak boleh jamak. Tak boleh jamak. Tak usah kita semaya saat ni. Tengok ni dalam syarat dia. Tengok dalam kitab Yaqutun Nafi syarat kosa dan jamak. Ni dia kata tengok. Ay yakuna safaruhu li gharadin sahih. Hendaklah musafir dia ada tujuan yang betul. Apa maksud tujuan betul? Biasa tujuan orang musafir nak buat benda sekian. Kalau semata-mata tengok. Dia kata la litanazzuh wa ru'yatul bila wa tanakkul fiha. Fatanazzuh la yasihu kaunuhu gharadan hamilan 'ala safar. Wa yasihu kaunuhu gharadan hamilan 'ala al-udum minal qasi wat tawi tak apa. Dia kata tanazzuh bersia-sia.
Wa ru'yatul bilad, tengok negara, tengok bangunan, tengok gapo bersia-sia beli ko. Tak naku, saja-saja nak berjalan nak gini. Maka tak boleh buat tujuan untuk musafir. Berarti kita lah ni musafir tak ada tujuan sebenar. Kalau musafir atas tujuan nak pergi beli barang, nak pergi tengok negara orang ni, asalnya bukan tujuan musafir. Nak pergi boleh, tetapi tak boleh kelonggaran seperti nyamuk kau tak boleh. Bukan kata haram kita pergi musafir, tak ada masalah. Cuma kelonggaran ketika musafir tu tak boleh. Macam boleh jamuk, boleh kosa, tak boleh. Nampak tak? Kalau tujuan betul, misalnya kita ada keluarga nak pergi ziarah keluarga, tu tak apa. Di samping tu bila-bila nak pergi cari barang, tak apa tu. Misalnya nak pergi Bandung misalnya. Nak pergi tujuan apa Bandung? Hamba nak pergi ziarah ulama-ulama kau gapo dia sana kau, nak pergi jumpa gapo-gapo dia. Di samping tu bila-bila lah nak pergi cari shopping kau Bandung ni tempat seluar jing kau, hatu setel ada belakang lah situ nya. Nak pergi cari gapo. Tak apa, tak ada masalah. Sampingnya tak apa. Nampak hal penting tujuan utama gapo? Petang hari lagi nak pergi semata-mata tengok negara, nak pergi jalan gitu. Tu tak boleh. Bukan tak boleh kata dosa, boleh pergi tak ada masalah. Cuma tak boleh jamak, tak boleh kosa. Kena qada lah, dah tak sah jamak kita sana ni. Tak apa qada, tu hari pahala. Musafir tengok bola, apa ukur dia? Tengok bola ni, pergi kedai Cina depan tu beli bola, tengok juga. Hak tu sebenarnya tengok bola. Kalau nak tengok bola, sebenarnya bukan nak tengok bola. Tengok permainan dia. Boleh kau nak tengok permainan dia? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma kalulah permainan itu ada maksiat tak boleh dah. Seperti main bola ni biasa orang lelaki pakai seluar pendek. Apabila seluar pendek jadi tengok pohon orang lelaki pula. Maka tak boleh. Bukan kata orang Tino saja tak tengok, orang lelaki pun tak boleh tengok pohon aurat lelaki. Pas lagu mana boleh tak? Maka musafir itu tujuan maksiat. Maka tak boleh. Bukan kata pemain bola tu dosa, tak dosa. Sepak bola ikut lin. Kita diri nak sepak ikut gitu. Masalah cuma lo ni cara main dia tu tak kena sikit. Bukan masalah kalau Kelantan benar tak apa. Tak, bukan masalah Kelantan benar kalau kau apa dia. Lo ni masalahnya kalau permainan tu. Permainan tu tak ada masalah. Cara bermain tu salah. Tu dah. Atau ada seluar panjang tu hamba dah tengok ke penjaga gol tu ya. Dia pakai seluar panjang. Memanglah penjaga gol seluar panjang, orang lain pakai seluar pendek juga tak boleh. Jadi lagu mana? Okey, niat nak pergi Kuala Lumpur ziarah kakak kita sana. Lepas tu betelah kata tarikh bola sepak tu. Nampak betelah kata. Tu tak apalah. Nampak. Ada soalan ke? Sudahlah kata. Nak ya juga. Nak juga hamba, nak pergi juga nama. Pisah juga ke mana? Okey. Masalah nak cak. Gini. Nama ulama kata dia panggil ru'yatul bilad dah tu. Kita tengok suasana, tengok keadaan. Niat kita boleh pahala, tetapi orang tak buat musafir lagu tu, niat lagu tu. Tidak orang buat musafir. Tujuan musafir, tujuan gitulah. Nego ke apa dia ni, ziarah ke apa dia apa semua. Tujuan nak tengok kebesaran Tuhan. Kita nak kata lagu mana? Sini boleh tengok dah. Apa nak kita tengok tempat jauhnya. Maka benda tu orang tak sapa peringkat musafir. Tujuan nak tengok lagu tu. Rumah boleh tengok dah. Maka tak salah. Hamba royak dah. Tak salah. Dan kadang-kadang benda tu boleh pahala pula kita tengok kebesaran Tuhan. Tapi kelonggaran untuk jamak kosa tak boleh. Tu sahaja. Bukan kata dosa nyanyi hamba pergi Aceh dosa. Tak dosa. Masalah lo ni tak boleh jamak kosa. Tu sahaja. Masalah kita niat musafir kita contohnya nak cari kebesaran Tuhan. Tu boleh pahala dengan musafir. Tapi tak boleh nak buat tujuan untuk jadi musafir. Orang musafir ni kalau kerana kerja, kerana nak belajar ilmu, kerana nak ziarah keluarga, tak apa tu. Bukan kata musafir tu tak ada masalah lah. Kadang-kadang boleh pahala tapi tak boleh jamak kosa. Ramai orang tersalah ni. Ramai orang tersasar dengan masalah ni. Dia kata semata-mata musafir boleh selalu jamak. Hamba juga dulu terkejut juga. Rupanya bersia-sia ini tidak boleh jamak kosa. Bukan kata dosa dah. Kita tak sebut buat dosa, kita sebut buat tak diberi kelonggaran untuk jamak dan kosa. Boleh ketika sembahyang
Oh di dewan ni tak boleh dewan ni bukan masjid kita masuk rumah orang wisalah dah assalamualaikum sebagai hormat tuan rumah maka kita masuk rumah Allah masjid kita nak wisalah ke Allah assalamualaikum Allah ada maka lagu mana cara nak menghormati tuan punya masjid ni kita sembahyang 2 rakaat sebagai penghormatan di benar hanya rumah Allah masjid lah dewan dah tak payah tahu masjid lah maya lain lah maya sunat lain tak apa maya ikutlah duha kau tak boleh terpulang pada kita ada soal lagi kau Okey. Oh yang ni. Dalam hadis kata siapa dia perempuan yang apabila suami dia ajak masuk bilik, tiba-tiba isteri dia tak sih. Dia tengok cerita Piramli. Tunggulah be, sikit lagi nak habis. Dok tengok nama. Dok tengok cerita Piramli, suka selok golinya dia ha. Nanti lo be. Kawan tu tak kat goli dah atas kata. Marilah we, marilah mek we, mari habis. Meyo panggil belakang. Nanti lu sikit lagi nak cerita dok Piramli dok kakak. Katanya Nabi, apabila hati tok lelaki dia serah sekali, oh tak mari, maka dia dilaknat semenjak daripada kahwin tu marah, siapa dia suami dia redha kepada dia. Bukan sepagi siapa isteri suami dia kata tak apa saya maaf, tak apalah semalam tak ada masalah dah. Sebab apa? Sebab cari-cari orang lain tu. Tu jadi masalah dah. Maka siapa suami dia redha, malaikat dok lanak. Siapa suami kata tak apa saya maaf ke awak, tak apalah. Okey, baru malaikat berhenti laknat. Sekarang dia nak tanya, tak puas hati hamba. Lagu mana hamba panggil tok lelaki pula? Buat gini di dinding. Nak panggil dia takut malu kau orang. Nama. Panggil walau kucing, cekik kucing bunyi. Nama. Cabe dia dok tengok cerita Arbado pula. Dah rasa tria dok tengok cerita mereka dok tengok gapo dia nama. Dok tengok cerita askar gapo dia. Nanti ya demo bersungguh kata nama. Gini kawan tu dok panggil. Kenalah anak dia kok. Dosa juga tok lelaki. Hadis hanya meriwayatkan mengenai perempuan kerana melayan suami itu isteri. Tugas dia memang dah. Nama suami ni permintaan saja. Sebab apa? Sebab apabila suami membayar mas kahwin, kena ingat ni. Suami bayar mas kahwin, maka isteri kena layan dia. Tu. Masa kita nikah kita ada bayar tak lelaki kita? Kita nak tanya dulu. Dok syarat jawab ni. Kita tak pernah bayar. Maka kalau isteri kata abang pecah seluar, tak wajib abang je pecah seluar. Ni kita nak ayat bagi sungguh ni ayat. Tapi kalau suami dia kata awak pecah kain, wajib kita kena pecah kain. Ingat apa? Sebab suami bayar mas kahwin. Tu syarat bui kepada suami hak siapa perikat lagu tu. Nampak? Isteri kena layan. Bukan kita kata hamba bayar tak padah 5,000, hamba cawa abang pada bermuda pak tua. Tak padah. Nama rugi pada aku minta 10,000 dulu. Apa aku minta 5,000 sangat. Padah sangat. Tu dah syarat bui. Tetapi kalau lah suami isteri tu minta, kalau cik abang dia tak layan kau gapo dia, okey berdosa juga. Dosa juga sebab nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir ni pitih sama sekali apa dia makan apa dia, nafkah batin kau tu. Jadi tujuan kita menikahi perempuan supaya kita nak jaga kehormatan dia, supaya dia tidak lepas nafsu di luar dengan cara haram. Supaya orang lelaki juga tak lepas dengan cara haram. Maka dia jaga kita supaya tak buat benda haram di luar. Maka kita kena jaga dia supaya dia tak buat benda haram di luar. Saling-saling jagalah. Wajib kau dak setubuh ketika berkahwin. Mazhab Syafi'i kata tidak wajib. Nikah 40 tahun tak pernah setubuh. Tak apa, tak ada masalah. Sebab atas dia panggil setubuh ni atas tabiat orang. Kalau orang nak tak sih. Tak wajib setubuh. Mazhab Hanafi kata wajib kena setubuh. Apabila nikah wajib kena setubuh. Sebab memang tujuan nikah untuk setubuh. Maka tak ada fungsi, tak ada manfaat nikah kalau tak setubuh. Tapi mazhab Syafi'i kata muka tabiat orang kan orang jenis minat pasal bunga. Pasal bunga daripada muda pak tua. Duduk cara pasal bunga nama. Tak ada pak tua. Tu lelaki dia pun duduk kata duk main haji. Minat papai haji tu. Siapa belum bayar dah papai haji. Tak ada masalah ke apa dia. Jadi tidak wajib tu. Tu dah cara dia. Dalam bab hadis cara bab wanita sebab dia tugas dia sebenarnya. Sebab tu dalam syurga bab apa tak ada bidadara. Bidadari ada deh.
Bapa tak ada bidadara. Pedok bidadari dia. Bidadari ni wanita yang melayar lelaki. Bapa tak ada lelaki yang melayar wanita. Ingat, tabiat wanita dia melayar, tak suka dilayar. Oh, lelaki suka dilayar, bukan melayar. Ingat tu tabiat dia. Maka sebab dah tu dalam syurga nikmat kemuncak wanita dia suka layan, sehingga ke dalam syurga pun dia suka layan suami dia lagi. Tu tengok, dia tak suka dilayan. Lelaki suka dilayan, bukan melayan. Bukan melayan tiga bel tu mengata Allah melayan dah suami hamba. Nama tak. Sebab tu dalam syurga nikmat. Ada orang tanya, hamba nak bidadara. Demo tak jadi suami lagi. Jadi isteri lagi. Kalau demo jadi isteri, demo akan tahu gapo dia maksud isteri sebenarnya. Perempuan itu sebenar. Kalau orang tak nikah dia akan rasuk lepas tu saya tak ada bidadara ke gapo dia. Dia jadi suami, isteri kita akan tahu. Tu. Kita cuba kata apa dalam syurga tak ada bidadara, orang jantan layak itu. Tapi orang Tino suka melayan, tak suka dilayan. Hatta dalam syurga pun dia suka melayan. Tak apa. Tu lagu tu. Kemuncak nikmat dalam syurga, kemuncak nikmat. Tahu motivasi sikit. Balik sana kursus nikah dah kita ajar. Nak nikah baru kita wis siji dah pula. Ada soalan lagi ke? Cukup dah 10. Boleh pahala banyak dah tu. Tak nak kilik dah tu. Kalau tua-tua patah belakang dah kata mujulah pahala tu bukan bagi kemah bagi emah kalau tidak nyanyo buat kita. Wak kelik ngago ni nyanyo dia kata pahala banyak lagi. Mujur bagi maknawi benda hok kita import alik akhirat lalu. Kalau duduk tepi masjid tu kan nyanyo. Habis nyanyo tak ingat tak punggah. Mari ngalau bawa ni. Mari jadi saya suding pula. Jadi kita berdoalah mudah-mudahan Allah Ta'ala wi pahala kita duduk saat ni sejam setengah jam suka kita, gembira kita dalam belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala suka kita duduk di bumi Allah Ta'ala. Jangan kita duduk tupai bumi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak suka. Buatlah benda-benda yang menyebabkan Allah Ta'ala suka, tarik rahmat Allah Ta'ala, sentiasa hidup di dalam diberkati Allah Ta'ala. Kehidupan yang berkat itulah kehidupan yang bahagia. Kita boleh bahagia sekalipun duit tak ada, sekalipun masyarakat, sekalipun dunia sekarang menekan masyarakat duduk dalam tekanan, tetapi kita orang berkat ni hidup dalam tenang semacam. Apa yang berlaku di dunia tidak memberi kesan kita dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dengan Allah Ta'ala sentiasa baik, sentiasa tak ada masalah dengan Allah Ta'ala, ikut sunnah Nabi SAW. Lahir generasi anak-anak yang taat, yang soleh, dapat buat ibadat, boleh tolong kita ketika tua, boleh buat tolong kita ketika kita mati, boleh baca Fatihah kita. Mudah-mudahan dengan niat itu kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma ya muqallibal qulub. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.